Halo tuan-tuan, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua sentiasa selamat, sehat, dan fit selalu serta berjaya dalam apa juga yang Anda lakukan. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 7 tips bagaimana Anda menghadapi temuduga jawatan penolong pegawai penguatkuasa Grade KPI 29 di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang. Dan bagi Anda yang telah subscribe, terima kasih banyak. Bagi Anda yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng untuk semua notifikasi supaya Anda dapat mengikuti semua video yang akan saya kongsikan. Ingat, subscribe adalah percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa, tapi Anda subscribe dan Anda boleh ikuti video-video yang akan saya kongsikan. Tuan-tuan, dalam setiap pengambilan, khasnya dalam pengambilan jawatan untuk peningkatan awam, tak semua calon akan lulus temuduga. Sekiranya ada 5.000 calon yang dipanggil untuk temuduga dan hanya ada 300 kekosongan ataupun calon lantikan dan ada 200 calon untuk simpanan, maka ada 4.500 calon akan gagal temuduga. Hanya 500 orang sahaja yang akan lepasi lapisan temuduga. Jadi jangan lepas peluang sekiranya Anda telah sampai ke peringkat temuduga. Tanya juga kepada yang telah melepasi ujian dalam talian dan juga ujian fizikal sehingga Anda telah dipanggil untuk temuduga. Jadi saya akan berkongsikan 7 tips bagaimana Anda boleh buat persediaan dan Anda boleh melepasi temuduga. Mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-tuan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Karim dan saya bukannya mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik, tapi saya hanyalah berkongsi pengalaman dan saya berkongsi tips bagaimana Anda buat persediaan sebelum Anda menghadapi temuduga. Tuan-tuan, bagi yang telah mengikuti channel ini dan juga telah subscribe dan telah berjaya, tahniah kepada Anda semua. Dan bagi yang belum berjaya itu, jangan putus asa ya, bersedia buat menambahkan, berusahalah sehingga Anda bersedia. Jika Anda minat, pasti Anda akan dapat. Baiklah tuan-tuan, tip yang pertama adalah berdoa. Tuan-tuan jangan lupa untuk memanjatkan kesyukuran dan mohon izin dan berkat daripada pencipta kita untuk mohon keberkatan dan mohon juga kekuatan daripada yang Maha Kuasa supaya kita diberi kekuatan, supaya kita diberi kebijaksanaan, supaya kita dapat buat persediaan yang terbaik sebelum hari temuduga, supaya kita dapat melepasi temuduga. Dan juga jangan lupa berdoa untuk panel-panel ya, supaya panel buat keputusan yang adil, keputusan yang sewajarnya ya, untuk memilih Anda ya, sebagai seorang pejabat awam. Yang kedua, kaji dan fahami tentang fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, dan juga Anda perlu buat kajian terhadap jawatan ya, penolong pegawai penguatkuasa Grade KPI 29. Jika Anda ada masa, walaupun Anda tak ada masa, ambillah masa, manage your time, pergilah ke mana-mana pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, boleh buat pertanyaan, pergi ke kaunter dan kaji carta organisasi, dan boleh tanya pegawai, mana pegawai yang ada ke lapangan, boleh tanya. Kalau mereka sibuk, jangan kacau lah, jangan ganggu, tapi Anda sekurang-kurangnya Anda telah berjejak kaki ke pejabat tersebut, dan Anda boleh menceritakan masa Anda kenalkan diri Anda boleh beritahu yang Anda telah buat persediaan sebab Anda sangat minat. Dan Anda juga boleh kaji melalui laman rasmi laman rasmi di Facebook, dalam portal, dalam TikTok dan sebagainya. Buatlah buat kajian. Anda perlu minat dari awal, bukannya Anda dipanggil temuduga barulah Anda buat persediaan. Masa Anda sedang belajar, masa Anda sedang sekolah, Anda telah mula meminati jawatan tersebut, dan selepas Anda habis pengajian, Anda mohonlah jawatan tersebut. Jadi Anda dah bersedia dari peringkat awal. Anda boleh dikatakan jadilah seperti seorang penolong pegawai penguatkuasa. Yang ketiga, kaji isu-isu semasa. Tuan-tuan, Anda perlu ketahui tentang isu-isu semasa. Sebabnya kenapa? Bila Anda nak masuk petugas nanti, Anda masuk kerja, Anda dah tahu apa tugas-tugas Anda.
tuan-puan yang akan dilantik ini akan menjadi penyelesai masalah, masalah-masalah rakyat, masalah-masalah pelanggar, masalah-masalah pengguna, dan isu-isu yang berkaitan dengan tugasan anda nanti. Anda inilah yang akan menyelesaikan tugasan-tugasan yang akan diberikan. Jadi anda perlu kaji isu-isu semasa, fahami, dan masa anda diberi peluang untuk bercakap tu, anda ceritalah tentang satu ataupun dua isu. Contohnya masa ini apa yang sedang hebat diperkatakan, diperdebatkan, diperbualkan dan sebagainya adalah sistem kawalan diesel bersubsidi, yang mana sebelum ini harga diesel di Semenanjung Malaysia adalah RM2.15, dan subsidi itu telah disasarkan kepada penerima-penerima yang layak, dan harga diesel dinaikkan dari RM2.15 sehingga RM3.35 di Semenanjung Malaysia, kecuali di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jadi tuan-tuan kena fahamilah, bukan saja isu itu, mungkin isu berkaitan dengan kenaikan harga barang. Apakah pandangan anda? Apakah yang anda lakukan sekiranya anda pegang jawatan ini kelak? Mungkin anda ada penambahbaikan. Jadi anda kena fahami isu-isu semasa. Yang keempat, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-tuan, keterampilan diri anda ini sangat penting. Keterampilan diri anda ini adalah dari aspek pemakaian anda, cara anda bercakap, cara anda masuk ke bilik temuduga itu, cara anda berjalan, cara anda duduk, cara anda menyerahkan dokumen, cara anda berbual, cara anda bercakap. Contohnya, bila anda masuk bilik temuduga itu, jangan anda terus buka pintu, ketuk dulu sebab pintu itu pastinya bertutup. Ketuk, janganlah ketuk kasar sangat. Contoh ini yang kasar. Ketuk 3 kali. Sopan. Buka pintu, bagi salam, ataupun paling sesuai lah. Buka pintu, senyum, sebagai tuan, sebagai puan. Kalau anda calon KPSL, kalau anda calon naik pangkat, contohnya dari grade KP19 ke KP29 ni, anda perlu pakai pakaian seragam yang lengkap, dengan cap, dengan topinya. Bila anda masuk, anda pegang tangan file di tangan kiri, bagi tabi, tabi ikut yang sesuai lah, dan kalau panel tidak pakai uniform, tak perlulah bagi tabi. Tabi itu pun janganlah longlai, jangan lemah longlai. Bagilah tabi spring, jangan over sangat spring, terkejut pula panel nanti. Bersesuaianlah, semangat, yakin, dan penuh disiplin. Keterampilan itu juga, pemakaian saya dah kongsikan dalam video-video yang lepas. Cara masuk bilik temuduga, cara keluar bilik temuduga juga saya dah kongsikan dalam video lepas. Sila tonton. Dan keterampilan diri anda ini, tuan-tuan, dalam masa 30 saat pertama, panel dah boleh menilai. Kena ingat, kalau anda masuk ke dalam bilik temuduga, contohnya pemakaian anda selekeh, baju tak masuk dalam, maklumlah mungkin anda dah tunggu 2-3 jam kat luar, baju terkeluar, zip seluar tak di zip, kasut tak kilat dan sebagainya. Ini semua blunder, so jangan buat. So anda pastikan anda dalam keadaan yang terbaik. Keterampilan diri anda itu yang terbaik. Anda masuk saja bilik temuduga tu dah ada wow factor. Wow factor maksudnya panel pun nampak tergerak. Maksudnya dia ada wow. So you have to show them. Dalam masa 30 saat pertama, panel dah boleh menilai. Sekiranya ada kecacatan ataupun kekurangan pada diri anda masa anda masuk dalam 30 saat pertama tu, mungkin anda akan gagal. So kena ingat, keterampilan tu perlu dimantapkan. Dan juga dari aspek anda bercakap, tuan-tuan, anda memulakan perbualan anda, memberi salam tu tadi, memulakan percakapan, ataupun mengeluarkan kata-kata pertama, the first sentences, ayat pertama, perkataan pertama, perlu ada intonasi. Itu yang pentingnya anda kena buat persediaan. Yang kelima, aktifkan diri anda. Tuan-tuan, sekiranya anda ingin menyertai perkhidmatan awam,
Anda perlu jadi orang yang cergas, aktif dalam sukan, aktif dalam aktiviti seperti pertubuhan, kelab dan sebagainya. Sebab kenapa? Bila anda dah masuk dalam agensi kerajaan nanti, anda akan ada libat urus dengan komuniti. Sebelum anda masuk dalam perkhidmatan awam, sebelum anda masuk dalam perkhidmatan awam, anda perlu menyertai persatuan kelab. Di sekolah ada, di universiti, di institut pengajian tinggi, mesti ada kelab ataupun persatuan. Itulah tujuannya. Di setiap institusi ini dia ada menganjurkan program-program, menyediakan platform untuk anda terlibat dalam aktiviti ini, aktiviti itu, sukan dan sebagainya, supaya anda biasa dalam aktiviti ini. Bila anda dah masuk ke alam pekerjaan, anda dah biasa. Sebab dalam agensi kerajaan, kesemua agensi kerajaan ini kita memerlukan anda terlibat dalam aktiviti yang melibatkan komuniti, melibatkan sukan dan sebagainya. Kita bersukan supaya otak kita cergas, fizikal kita cergas, kita berdaya saing, kita aktif, dan kita bertenaga dalam melaksanakan tugasan kita. Yang keenam, buat persediaan. Tuan-tuan kena buatlah persediaan. Jangan langsung tak bersedia. Jangan hari ini dapat panggilan temuduga, besok baru nak bersedia. Anda perlu bersedia dari peringkat awal. Peringkat awal. Kalau anda dah tak sempat lagi nak bersedia, jangan bagi alasan anda tak bersedia sebab sibuk bekerja. Ini anda mengundang kegagalan. Anda perlu buat persediaan dari awal. Kalau anda betul-betul berminat, anda perlu buat persediaan semasa anda sedang belajar. Bila anda keluar, anda mohon, anda lagi bersedia. Kalau anda tak sempat pun, masa anda mohon itulah anda bersedia. Berjinak-jinaklah dengan urusan ataupun hal ehwal yang berkaitan dengan jawatan tersebut ataupun organisasi tersebut. Tuan-tuan, persediaan yang saya maksudkan ini bukan sahaja persediaan untuk menghadapi temuduga tu yang maksudnya bersemuka, tapi anda bersedialah dengan pemakaian anda tu. Belilah satu long suit, pemakaian anda pakailah kemeja lengan panjang, yang paling sesuai bagi saya warna putih, tapi bagi anda pilihlah apa warna, tapi yang paling sesuai warna putih. Tali leher warna merah, warna biru, warna kuning pun okey, warna hitam pun okey, apa warna pun okey. Baju long suit ataupun blazer ni pakai yang warna gelap, pakai yang satu set. Saya dah kongsikan dalam video-video yang lepas, boleh tonton video ni. Yang ketujuh, buat latihan simulasi. Tuan-tuan, ini juga sangat penting. Latihan simulasi ini adalah supaya anda bersedia, anda dah biasakan diri, masuk bilik temuduga, ketuk pintu, buka pintu, bagi salam, bagi senyuman. Anda berjalan ke meja panel, serahkan dokumen dengan dua tangan. Cara anda mundur belakang satu langkah ataupun dua langkah bergantung pada kesesuaian bilik temuduga. Anda berdiri tepi kursi, jangan terus duduk. Ada calon yang buka pintu langsung tak bunyi, terus berjalan, terus letak dokumen atas meja, lepas tu terus duduk. Beza kan kalau dia ketuk pintu, buka pintu, berdiri di situ, bagi salam, senyum, lepas tu serah dokumen dua tangan, lepas tu berdiri tepi kursi, dijemput duduk baru duduk, nampak beza. Lebih disiplin dan lebih bersopan santun, lebih profesional. Jadi tuan-tuan kena buat persediaan, jangan. Jadi tuan-tuan kena buatlah latihan simulasi. Bukan sekali, bukan dua kali, berpuluh kali anda buat sehingga anda dah yakin yang anda boleh. Sebab anda juga perlu biasakan diri bercakap dengan intonasi, dengan nada yang sesuai, dengan bahasa badan anda. Semua ini kena anda buat latihan simulasi. Baiklah tuan-tuan, saya dah kongsikan 7 tip bagaimana anda menghadapi temuduga jawatan penolong pegawai penguatkuasa grade KP29 di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Bagi yang telah menonton sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini dan bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan
butang subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng untuk semua notifikasi supaya tuan-tuan dapat ikuti semua video-video baru yang akan saya naikkan. Bagi yang telah lulus Temuduga sebelum ini dan yang menonton juga video ini, tahniah kepada anda semua. Bagi yang belum lagi lulus, jangan putus asa, buatlah persediaan, buat penambahbaikan pada diri anda. Jika anda minat, pastinya anda akan dapat. Dan tiada kejayaan yang datang berboleh, kena ingat kejayaan datang kepada anda dengan usaha anda. Anda perlu mencapai kejayaan tersebut, bukannya anda tunggu kejayaan, usahalah. Jadi tuan-tuan, saya telah kongsikan 7 tips ini dan saya berharap tips ini dapat membantu anda untuk buat persediaan sebelum menghadapi Temuduga ini. Dan semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu, serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan, dan juga anda berjaya dalam Temuduga ini. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.